dan apa khabar? Anda bersama saya Azura dalam 13 hari Miri Sibuti. Ini merupakan percutian saya selama 13 hari untuk melakukan selaman dan juga pergi ke tempat-tempat yang menarik yang terdapat di Miri ini. Tahukah anda yang Miri merupakan bandar kedua yang terbesar di Sarawak? Dan sebabnya wujud Miri ini adalah disebabkan oleh kemunculan industri minyak dan gas asli pada tahun 1910 di Bukit Kanada. Cerita tu kita akan sambung kejap lagi sebab nanti saya akan pergi untuk mengenal pasti kat mana tempat dia untuk tahu tentang sejarah. Tetapi aktiviti saya pada hari ini akan bermula dengan aktiviti menyelam. Sudahkah anda bersedia? Saya memang dah bersedia. Tapi sebelum kita pergi, kita ambil angin kat sini dulu. Hai, apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Baik, jangan bohong. Baik, aku saja bergurau. Minta kembang nak korang dengar. Bagi tahu saja pukau. Dengan tu bantah hadas kami merantau. Upside, penyalah klik. Barakuda point. Pandai tusan cover. Yang paling special. Pasti 13 baru discover. Ni memang power. Batu belah serikat duek. Dan meja workout. Habis duit berbelanja. Tapi tak apa, abang director kan ada. 13 hari kami redah Miri, misi dan bercuti di Miri Sibuti. Sebelum menemui Adrian dan Jun untuk melakukan aktiviti selaman kami pada hari ini, saya sempat bersia-sia mengambil angin. Cuaca hari ini agak baik dan saya rasa sangat sesuai untuk kami melakukan aktiviti selaman di tempat selaman yang baru. Agaknya ke mana Dive Master Jun nak bawa kami menyelam nanti? Nak tahu? Jom ikut saya. Saya bersama Adrian dan Dive Master kami Jun bergerak dari jati Marina Bay menuju ke Hatano Reef dengan menaiki bot yang mengambil masa selama 40 minit untuk perjalanan kami. Okay, good morning. Good morning. Selamat pagi. Sampai sudah dive site. Sini dive site nama Hatano. Jun juga mengingatkan kembali beberapa signal penting semasa menyelam nanti. Saya dan Adrian telah pun selesai mendengar penerangan ringkas daripada Jun mengenai tapak selaman yang akan kami terokai sebentar nanti. Rasa tak sabar nak terjun ke dasar laut untuk melihat sendiri keindahan di bawah sana. Okay, ni problem? Tak Tak ada. ada masalah. Wah, tahu sudah kan? Dah okey? Okay. Jom. Kita pergi menyelam di Hatano. Jom, ikut saya. Sebaik saja memasuki dasar laut, saya seakan terpukau melihat kawasan terumbu karang di sini. Hatano ialah salah satu dive site yang agak sama dengan dive site lain di Miri. Di sini kita boleh lihat kawasan karang dia yang sangat luas. Yang menarik tentang Hatano ialah sea fan. Ada sea fan yang agak unik juga, ya. Ada setengah kawasan memang menarik dengan sea fan ya. The only place I've dived in Malaysia is Miri. We had one weekend in Damai, but the visibility wasn't that great. So Miri, at the moment, is my top spot for diving in Borneo. Saya lihat terdapat satu table coral, lalu saya berenang mendekatinya. Nama saintifik bagi batu karang ini adalah Acropora. Unik kan bentuknya? Seperti meja. Batu karang ini selalu menjadi perhatian spesies ikan-ikan untuk bermain di sekitarnya. Siapa sangka bawah table coral terdapat ikan red coat squirrelfish yang sedang bermain di situ. Mempunyai warna yang boleh berubah terhadap cahaya berlainan dan jika ia terancam. Ia juga biasanya ditemui di kawasan-kawasan batu karang atau celah-celah terumbu karang. Vast coral atau nama saintifiknya adalah Capricorns montipora juga merupakan salah satu jenis batu karang yang terdapat dalam dasar laut. Apa yang saya perasanlah, bentuknya seakan bunga kubis. Vast coral ada satu lagi bentuk batu karang keras. Ianya bentuk dia naik macam satu pasu bunga. Dia naik tinggi, lepas tu dia naik dan dalamnya lopong. Ya, dan tepi-tepi dia mungkin ada sikit-sikit macam yang lain akan tumbuh. Kadang-kadang dia juga dipanggil sebagai cabbage coral. Dan vast coral ni adalah satu grup tumbuh begitu supaya ianya boleh menahan daripada arus yang kuat.
Itu scorpion fish yang kelihatan duduk dalam lingkungan kelopak vas coral itu. Spesies ikan ini juga pandai menyamar untuk menyembunyikan diri daripada mangsanya. Saya telah menemui satu brain coral yang agak besar. Kenapa dipanggil brain coral? Sebab bentuknya pun dah macam otak. Batu karang ni kedudukannya hanya setempat sepanjang hayatnya. Usia batu karang ini boleh mencecah 900 tahun. Kemudian saya ternampak kemunculan sea urchin dari sebalik batu karang. Sea urchin atau dikenali juga sebagai landak laut boleh ditemui di dasar laut di sekitar kawasan-kawasan terumbu karang. Sea urchin ni mereka sebenarnya sama filem dengan yang sea cucumber. Mereka radia simetrik, maksudnya kalau you nampak macam sea star, you nampak ada 5 yang sama. Yang sama je. Jadi sea urchin dia juga dalam filem tu Echinodermata. Pagi mereka akan berada dalam coral reef area. Jadi mereka akan sembunyilah. Waktu malam pula mereka akan keluar untuk makan-makan kat luar kerana mereka banyak yang hitam. Jadi kat night time lebih senanglah yang predator lain tak nampak mereka. Di tapak selaman ini juga terdapat feather star. Kalau nak tahu, feather star memang sekali imbas nampak macam tumbuhan. Tapi feather star ni tergolong dalam kategori haiwan laut. Kali ni, saya dapat tengok ia berjalan. Oh, macam tu dia berjalan. Ia seakan merangkak di atas pasir. Tapi, spesies feather star ni juga boleh berenang untuk bergerak mencari makan. Inilah ikan dwarf hogfish atau nama saintifiknya Ceratectis falco. Sering juga ditemui secara bersendirian atau berpasangan. Bila menyedari sedang diperhatikan, ia bergerak dan cuba menyembunyikan diri. Seperti biasa, dalam setiap selaman saya pasti akan menemui ikan big eye snapper yang aktif berenang dalam berkumpulan. Adrian nampak seperti ada spesies ikan lain yang cuba berkawan dengan kelompok ikan ini. Kami akhirnya nampak beberapa ekor ikan bluefin trevally yang cuba mencelah masuk di antara kumpulan ikan big eye snapper itu. Ikan bluefin trevally ini merupakan ikan predator yang kuat dan makanannya adalah ikan-ikan kecil seperti ikan big eye snapper ini. Ikan ini sangat agresif memburu mangsanya. Kami pun tak mahu melepaskan peluang untuk cuba berenang di tengah kelompok ikan itu. Sempatlah juga Adrian mengambil gambar. Bertuahnya saya kali ini. Saya dapat lihat sendiri bagaimana ikan map pufferfish ini dibersihkan oleh ikan false cleaner. Ikan false cleaner atau nama saintifiknya Aspidontus tractus, sejenis ikan pembersih dan akan berpasangan untuk melakukan kerja pembersihan mereka pada mana-mana ikan yang datang ke stesen pembersihan. Pada yang tak tahu, ikan map pufferfish ni merupakan salah satu spesies daripada jenis ikan buntal dari keluarga Diodontidae. Wow, cantiknya. Cuba tengok ikan striped catfish berenang secara berkumpulan untuk mencari makanan. Ikan striped catfish juga dikenali sebagai ikan keli laut. Spesies ikan ini mempunyai saiz sekitar 10 hingga 15 cm panjang dan berwarna coklat, kelabu atau hitam dan mempunyai corak berjalur putih di badannya. Tapi, dalam kegembiraan mereka itu, ada satu lagi spesies ikan yang sedang memburu mereka, iaitu ikan striped sweet lips atau nama saintifiknya Plectorhynchus albovitatus, merupakan ikan yang mempunyai bentuk badan langsing dan berwarna putih dengan jalur mendatar hitam dan diselangi warna kuning. Saya tak sedar kami sudah pun berada di dalam dasar laut selama 40 minit. Terpukau dengan kecantikan dan keanehan hidupan-hidupan yang kami lihat di bawah membuatkan kami terleka. Dengan terpaksa, kami pun naik ke permukaan. Dan bercuti di mirisi putih. Seperti biasa, lepas melakukan selaman, kita kena buat debrief kerana saya ingin letakkan ke dalam buku supaya bila saya balik nanti, saya ingat apa jenis hidupan marin yang saya dapat lihat. Ajun, hari ini kita pergi ke... Hatano Reef. Hatano Reef. Ya, Hatano Reef. Oh, tengok banyak coral. Betul. Ya, Betul. itu brand coral. Brand coral, kan? Ya, Tapi brand coral dekat sini saya nampak dia besar. Ya, besar. Besar, Ya, lepas tu besar. warna dia pun macam pudar sikit. Yang macam saya nampak tu yang dia macam pinggan sikit tu. Ya. Dia naik. Itu plate coral. Oh, memang betul dia plate coral. Coral lah kan. Coral macam pinggan kan.
Memang act sungguh lah. Lepas tu kita dah habis tengok koral tu, ada masuk dalam satu lubang tu, ternampak juga ada moray eel. Moray eel. Moray eel best, ambil gambar, ambil video cantik. Kita nampak ikan big eye snapper. No, Big eye snapper dulu. Tiba-tiba macam ada banyak betul lah. Ui, apa ni? Macam ada pesta ke, tiba-tiba boom, yang trevally tu datang masuk. So, dia menyambar kan? Dia menyambar tiba-tiba. Bluefin trevally adalah 5-6 ekor datang menyambar, memecahkan kawanan tu kan. Kawanan big eye snapper. Okey, setiap apa yang saya nampak dekat dasar laut dah pun dia tulis dalam buku log ni. Jadi Ajun tolong chop dan juga sign. Chop lagi. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Alright. Terima kasih Ajun. Selaman yang sangat memuaskan pada pendapat Azura. Jadi esok kita nak ke mana? Kena tunggulah. Betul. Mungkin ada kejutan untuk kita. Tapi sekarang memandangkan saya masih ada masa lagi, rugi kalau saya tak pergi untuk mencari lagi aktiviti yang nak dilakukan. Ke mana? Tunggulah. Pasal Mola bekas je. Ujung akhirnya dapat juga sign. Tapi dekat Jazz Festival. Alhamdulillah lagi sekali. Jadi, kalau nak bercuti tu, jangan lupa jaga alam sekitar. Terima kasih. Yes. Bye. Aha. Tempat ni memang Azura nak datang semenjak Azura sampai di Miri ni, sebab tempat ni merupakan salah satu tempat ataupun monumen yang bersejarah yang penting di Miri ini. Kenapa tempat ni penting? Ia merupakan telaga minyak yang pertama digali pada tahun 1910 dan akhir pada tahun 1972. Azura kalau pergi berjalan, tak guna kalau kita pergi jalan tengok tempat-tempat yang menarik saja kan. Penting buat Azura apabila Azura dapat informasi yang berguna di mana Azura boleh berkongsi dengan semua orang. Itu yang paling penting dan membuatkan satu percutian yang lengkap dan bermakna untuk Azura. Jadi kat situ tu, itulah dia dinamakan The Grand Old Lady. Di sini merupakan Museum Petroleum. Kejap lagi kita boleh tengok masuk. Kita belajar sikit tentang petroleum. Itu yang best tu. Tapi apa kata kita tengok menara ni dulu. The Grand Old Lady ini adalah kawasan telaga minyak yang pertama di Malaysia yang terletak di atas bukit Kanada. Mengikut cerita sejarah, dahulu terdapat seorang warga Kanada yang tinggal di sini mencari penduduk tempatan untuk bekerja di lapangan minyak di kawasan ini pada sekitar tahun 1910. Hampir 6 dekad mengusahakan perniagaan minyak, akhirnya telaga minyak ini ditutup pada tahun 1972 sehingga menjadikan tempat ini sebagai monumen kebangsaan. Boleh dikatakan tempat ini agak penting kerana ia dianggap sebagai titik permulaan pemodenan di Miri dan sering menjadi tumpuan para pelancong tidak kira dari dalam ataupun luar negara. Tempat ini merupakan satu tempat di mana kita boleh mengetahui kronologi bagaimana petroleum ini digali dan dicari. Kalau ikut dekat sini kan, dia kata lewat abad ke-19, penghuni tempatan di kawasan ini menemui petroleum dan telah menggali dengan tangan untuk mendapatkan minyak tanah yang dijadikan bahan tampalan lubang perahu dan bahan api. Menarik. Dan akhirnya, ada gambar KLCC pun kat sini. Okey, dah habis dah. Sekarang jom kita masuk dalam museum pula. Sebelum masuk, kita kena mendaftar terlebih dahulu. Sedikit info mengenai Museum Petroleum. Dulu, tempat ini adalah kawasan tapak petroleum pertama di Malaysia yang terletak di tengah Bandaraya Miri. Ini dia cerita-cerita tentang penemuan minyak di Miri sepanjang 100 tahun. Jadi dia bermula pada tahun 1880 hingga 1900, di mana orang yang pertama sebenarnya yang jumpa adalah Mr. Claude Champion de Crispin. Dia penduduk dekat Baram ni. Dia jumpa
Dia tulis dalam dia punya diary, dia kata ada dalam lebih kurang 18 telaga telah pun dikorek. Di sini terdapat banyak informasi tentang penemuan petroleum di dunia, khususnya di Miri. Saya juga lihat di sekitar dinding muzium ini dilukis mural-mural yang cantik dan berkenaan dengan penemuan petroleum serta alam sekitar. Tempat ini telah dinaik taraf sebagai satu tinggalan dan warisan berharga untuk negara di bawah Jabatan Muzium Negeri Sarawak. Saya juga sempat melihat model pelantar minyak. Wow, ini baru model. Kalau tengok secara realiti, kita boleh bayangkan betapa besarnya pelantar minyak ini. Kelang Integrated Platform. Inilah platform yang boleh kita dapati di tengah laut. Yang ini dipanggil Kelang Integrated Platform. 92 meter dia punya kedalaman nak letakkan tiang dia ni. Tapi hanya boleh membuatkan 30 orang sahaja. Seterusnya, saya ke bahagian galeri pembangunan dan pengeluaran. Dekat sini pun terdapat banyak maklumat yang berkaitan dengan usaha penerokaan dan pencarian minyak. Menarik bila saya baca dan teliti sendiri bagaimana orang dahulu mencari sumber minyak ini. Info-info yang ringkas dan padat. Jom, kita ke bahagian galeri sejarah yang mempamerkan informasi berkaitan sejarah petroleum di Sarawak dan barisan pemimpin pada waktu itu. Misi dan berjudi di Miri Sibut. 13 hari kami redah Miri. Misi dan berjudi di Miri Sibut. Saya telah pun sampai ke Taman Kipas Miri, iaitu taman awam yang terletak berhampiran pusat Bandar Miri. Taman ini mempunyai keluasan 10.4 hektar dan telah menerima anugerah sebagai Taman Bandaraya berlanskap terbaik di Malaysia pada tahun 2001. Persekitaran lanskap taman yang penuh kehijauan dan terdapat banyak pokok dan tumbuhan yang ditanam di sekitar taman ini. Kemudian saya berjalan menyelusuri sepanjang kolah air. Saya lihat kiri dan kanan, terdapat pohon-pohon palma yang tinggi ditanam sehingga saya sampai ke satu pondok binaan. Unik sekali rekaan pondok ini yang berbentuk bulat dan mempunyai dom berwarna biru. Saya tidak melepaskan peluang untuk merakam gambar di sekitar tempat ini. Berehat sekejap sambil saya nak tengok balik gambar-gambar yang diambil tadi. Betul lah orang cakap lanskap di sini cantik dan nyaman je bila berada di sini. Tempat ni memang sesuai kalau anda nak datang bersantai bersama keluarga anda. Memandangkan Bandar Miri ini berdekatan dengan laut, saya tidak melepaskan peluang untuk melihat pemandangan matahari terbenam di pantai Copacabana. Indah betul pemandangan di sini. Waktu malam di Bandar Miri ini takkan pernah sunyi. Jadi, saya nak pusing-pusing cari makan untuk isi perut saya yang kelaparan ni. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya lah. P. Ramlee mi kolok. Hello, Kak. Hai. Saya nak tanya je, nama P. Ramlee ni memang nama P. Ramlee betul ke apa ni? Macam ni. Tapi orang dia punya owner ni, dia Ramlee. Sebab kerana dia minat dengan P. Ramlee, dia letak just nama ni P. Ramlee. Oh, sorry lah. Nama saya Azura. Main sebab je. Sebab kita minat P. Ramlee. Jadi ingatkan masa sampai tu adalah kena mengena dengan seniman P. Ramlee. Ada kita orang tu owner tu dah memang suka yang... Memang dia minat cerita P. Ramlee. Okey, saya nak makan mi kolok daging. Okey. Boleh ya? Minum? Satu. Minum saya nak lemon ice. Tak mau straw. Tak mau straw. Jangan tak straw. Okay, kita dikasih yang the best. Yes, okey. Alright, nanti saya duduk sana. Okey, boleh. Terima kasih. Okay, sama. Mi kolok daging sikit. Kedai ini memang sempoi. Terdapat banyak menu yang menarik, tapi disebabkan sepanjang berada di Miri ni, saya belum pernah makan mi kolok Sarawak. Apa kata malam ni kita rasa dulu. Hai, apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Kali Hai Azura. Hai. Ya, ini saya sampai. Hey, terima kasih. Wih, besarnya. Ya, mangkuk dia memang agak besar. Terima kasih banyak-banyak. Sudah, apa saya ambil di sini. Okey. Thank you. Terima kasih. Sama. Mesti nak tanya, kenapa Azura tak nak straw? Sebab saya ada bawa straw sendiri. Tada! Penting tau.
hijau sebab kita nak kurangkan penggunaan plastik, sebab kita nak menjaga alam sekitar dan juga menyelamatkan hidupan-hidupan marin. Dekat Sarawak ni, mi kolok merupakan ikon makanan di negeri ini. Sesiapa pun yang datang bercuti di sini wajib kena cuba mi kolok. Kalau tidak, percutian anda itu tak lengkap. Okey, waktu untuk kita rasa mi kolok daging. 13 hari kami redam. Memang best. Panjang Azura kat Miri ni tak makan lagi mi kolok. Dapat rasa ni, puas hati betul. Okeylah. Lepas ni Azura nak balik, nak rehat sebab besok ada macam-macam lagi Azura nak buat. Tapi sebelum tu, jom kita ingat balik apa yang terjadi pada hari ini. Pagi tadi Azura pergi diving, menyelam dekat Hatano Point. Yang itu memang best. Lepas pergi diving ataupun menyelam, Azura jalan-jalan lagi. Lepas tu teringat, Miri ni tempat minyak kan? Jadi Azura nak tahulah pula sejarah ataupun latar belakang Miri ni. Lepas tu nampak, ada rupanya tempat untuk kita belajar dengan lebih mendalam lagi tentang sejarah Miri di Grand Old Lady. Lepas tu terjumpa pula satu tempat ni yang dipanggil Dataran Kipas Miri. Atau dalam bahasa Inggeris dia, panjang sikit, okey? Miri Fan City Recreation Park. Tapi kalau senang panggil Dataran Miri je lah. Tempat tu memang cantik. Pada habis tu Azura mengambil keputusan untuk pergi ke Kocobana untuk melihat matahari terbenam. Itulah dia cerita Azura pada hari ini. Macam-macam yang berlaku, memang padat, memang penuh. Satu hari yang sangat memuaskan. Jadi macam saya sebut, saya belum makan mi kolok lagi dekat Miri ni. Jadi ini adalah mi kolok saya yang pertama dan dah cuba, memang best dan terbaik. Dengan itu saya nak makan, dan pada anda jangan lupa untuk ikut ataupun follow di Instagram 13 hari Miri Sibuti sebab kat situ ada banyak gambar kami dah upload. Sebab anda nak tengoklah macam-macam lagi kan, boleh pergi ke sana. Sekali lagi, 13 hari Miri Sibuti, okey? Kita jumpa lagi esok hari di mana Azura nak menyelam, tak tahu, kena tunggu. Okey, kita jumpa dan saya nak makan. Bye-bye.